Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anda Imam Akhi Khairuddin, jawatan kuasa, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Sihat ya, alhamdulillah. Baik, pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita dalam fikih solat. Semoga dengan itu membantu kita untuk mengerjakan solat dengan lebih baik insya-Allah. Jadi kita mulakan dalam bab yang ke-47, muka surat 204 ya. Berkenaan dengan solat sunat qabliyah isya'. Okey. Jadi persoalannya ialah menjadi kebiasaan di Lembah Kelang, kuliah maghrib akan diadakan saban hari di surau dan masjid. Pengkuliah biasanya akan menamatkan kuliah lebih daripada waktu isyak, kemudian terus iqamah tanpa salat sunat sebelum isyak. Bukankah perbuatan ini menyalahi sunnah Nabi SAW? Okey, jadi isunya biasalah orang kuliah kadang-kadang dia habis lambat, maka lepas tu terus iqamah tanpa mengerjakan salat sunat sebelumnya. Ya, jadi kalau berhenti masa isyak, biasanya salat. Tapi setengah tempat tu dia terus je kan. Dia azan, kemudiannya dia sambung kuliah dalam 5-10 minit. Kemudian dia terus salat tanpa salat sunat sebelum. Jadi adakah perkara itu menyalahi sunnah Nabi SAW ataupun bagaimana ya? Baik, jadi di sini pertamanya kita kena faham bahawasanya salat rawatib ni ada dalam 10 ataupun 12 ya. Tapi sebelum tu dia rawatib ni dia ada juga yang biasanya kita faham rawatib ni qabliyah dan juga ba'diyah kan, sebelum dan selepas. Tapi sebahagian ulama seperti ulama dalam mazhab Syafi'i juga menyatakan salat witir sebagai salat rawatib kerana ia mengikuti rawatib ni, maknanya ia berlaku pada waktu yang khas, iaitu pada waktu malam ya. Salat duha pun dianggap sebagai rawatib kerana dia berlaku pada waktu siang hari secara khas. Jadi ada ulama yang kata duha, witir pun dianggap sebagai rawatib. Jadi dalam bab rawatib ni kita nak kena faham istilah dulu. Macam kita guna istilah salat isyraq. Salat isyraq juga dipanggil sebagai salat syuruk. Jadi syuruk itu bukan merujuk kepada waktu tamatnya subuh dan haram salat, bukan. Salat syuruk ini sama dengan isyraq, cuma cara sebutan sahaja. Okey, jadi kalau kita khususkan salat rawatib yang sebelum dan selepas, semuanya dalam 10 ataupun 12 rakaat, dan ada sebahagian kecil ulama kata 8, tapi itu tidak kuat. Jadi salat sunat sebelum isyak tidak termasuk dalam rawatib ya. Salat sunat sebelum isyak tidak termasuk dalam rawatib. Baik, satu. Sebab itu kita nyatakan tidak ada rawatib merujuk kepada sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isyak. Muka surat 205 ya. 205. Baik. Tapi ada juga ulama kata kita boleh panggil saja rawatib, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isyak secara umumnya. Tapi sebahagian ulama dia sebut tidak ada rawatib sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isyak. Salat yang dikerjakan sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isyak tu ada, tapi ia bukan salat rawatib. Jadi ini bagi saya hanya istilah. Sebahagian ulama kata tidak ada, sebahagian ulama kata ada dan dianggap sebagai rawatib ghairu muakkad, yang tidak tinggi tuntutannya. Baik. Walaupun tidak ada rawatib sebelum isyak, namun ada hadis Nabi SAW secara umum yang kempen kita untuk salat sunat antara dua azan, antara azan dengan iqamah. Iaitu kata Nabi SAW, baina kulli azanaini salah, baina kulli azanaini salatun liman sya'. Antara dua azan ada salah,
antara dua azan ada salah bagi sesiapa yang mahu mengerjakannya, ya. Seperti contoh kalau kita lihat sebelum asar. Ya, sebelum asar tidak ada salat rawatib qabliyah asar. Ataupun kalau ada nama rawatib pun ia tidak muakkad, ia tidak tinggi tuntutannya. Tapi kalau kita lihat ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertaraf hasan, yang mana Allah Taala menyatakan rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Allah Taala mengasihi seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Yakni artinya walaupun dia tidak rawatib ataupun tidak muakkad, tapi besar kedudukannya, dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudiannya, okey, sekarang ni kita nak rujuk kepada solat sunat sebelum isyak ni. Sebenarnya kita nak kena buat ke ataupun tak apa kalau kita tak buat. Kata Syekh bin Baz, ghair muakkad walhamdulillah, salat sebelum isyak tidaklah begitu dituntut, segala puji bagi Allah. Man syaa salla wa man syaa tarak bainal azani wal iqamah. Siapa yang nak salat silakan, siapa yang tidak mahu salat pun silakan. Nabi SAW bersabda yang tadilah, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Faman syaa, kata bin Baz, sallahuma, siapa yang nak salat silakan, siapa yang tidak mahu salat pun tidak ada masalah. Okey. Wa hakaza fil maghrib, sama juga sebelum maghrib. Siapa nak salat sebelum maghrib silakan, siapa yang tak nak pun tidak ada masalah, ya. Okey, biasanya saya solat je tapi tadi ada nak kena study sikit. Jadi dah sampai tu teringat ada benda yang nak tak habis study lagi, tak salat tapi terpulang, ya. Kata Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, ma laysa biratibin la yalhiqu birratib. Maka salat sebelum asar dia ke depan sikit. Fama qabla al-'asri wal maghribi wal isya'i, maka salat sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya', man syaa an yusalli tatawwu'an fa huwa hasan. Siapa yang nak buat salat sunat, ia merupakan satu perbuatan yang baik. Namun tidak menjadikannya sebagai sunnatur ratibah. Dia bukanlah salat rawatib. Ia hanya salat sunat umum, yang mana kalau kita niat pun sahaja aku salat sunat 2 rakaat. Ataupun paling pendek sahaja aku salat sunat. Okey. Kita nak tambah sahaja aku salat sunat 2 rakaat kerana Allah. Pun boleh. Jadi dalam bab ini, sekiranya ada kuliah, ada ustaz yang dia berhenti, dia tambah lagi 10 minit selepas azan, maka tidak mengapa kalau ditinggalkan salat sunat sebelum isyak. Tapi kalau siapa yang nak buat pun silakan, ya, silakan. Kecuali kalau kuliah tu memang habis tepat pada waktunya, sebaik-baiknya salat kerana kita masih awal. Tapi kalau kuliah itu habis lewat sedikit, maka tidak ada masalah. Dalam bab ini saya secara peribadi, kita mesti juga dalam bab isyak ni lambat sedikit tu, saya fikir kita mesti meraihkan juga orang yang bermazhab Hanafi sekiranya ada. Okey, baik. Kerana apa? Kerana orang yang bermazhab Hanafi, adakah Hanafi di sini? Maknanya orang dari negara India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Uzbekistan, ini semua Hanafi. Kalau tempat kita tu memang dipenuhi oleh orang-orang yang bangsa itu, biasanya orang dari negara India dan Bangladesh lah biasanya, maka kita ada eloknya kita melewatkan sedikit salatul isyak, kerana waktu isyak bagi Hanafi dia lewat sedikit. Cuma lewat tu berapa minit wallahu alam, 10 minit ke 15 minit. Yang tu kena tengok masjid India lah di Kelang dan juga di Kuala Lumpur. Pukul berapa mereka mula azan salatul isyak. Jadi baru meraihkan mereka, kalau tak kesian mereka. Mereka tak masuk lagi waktu. Tapi kita dah azan kan. Okey. Ataupun kita dah salat awal, jadi rugilah mereka. Maka dalam bab ini kembali pada tadi, sebaik-baiknya salat jika berhenti awal, tapi kalau dah lambat, terpulang. Sama ada surau nak salat dulu ataupun pihak surau memutuskan untuk terus azan, untuk terus iqamah. Itu satu. Yang kedua, boleh tak kita berfikir tentang syurga dan neraka dalam salat?
Jadi masa kita solat tu kita diingat pada neraka, syurga membuatkan kita menangis ke dan sebagainya. Adakah ia dibolehkan? Maka kita cuba lihat ulasan daripada Syekh bin Baz juga dan juga Al-Khurashi Al-Maliki. Kata bin Baz, la mani' min zalik. Tidak dihalang untuk berfikir soal syurga dan neraka selama mana keadaan itu tidak melekakan dia daripada salah. Maksudnya ia adalah pemikiran yang terlintas dalam keadaan tidak mengganggu daripada menunaikan kewajipan-kewajipan dan perkara sunat dalam salah. Jadi, kalau kita berfikir dalam keadaan kita masih sedar kita dalam keadaan salah, kalau fikiran tu tentang akhirat, bagi Syekh bin Baz dibolehkan. Kalau fikiran tu tentang keduniaan sahaja yang tidak dibolehkan. Memang ada pun sahabat Nabi yang berfikir tentang dunia dalam salah, tapi tidak boleh dijadikan dalil bahawa kita boleh berfikir tentang dunia dalam salah. Contohnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, rasanya dalam Bukhari, beliau pernah berfikir untuk mengagih-agihkan harta ghanimah kot dalam salah. Beliau fikir ni nak banyak mana, yang ni banyak mana, yang ni banyak mana, sehingga beliau terlupa rakaat dalam salah. Maka tak boleh kita jadikan dalil kalau Umar pun fikir, apalagi saya lah yang bukan Umar ni. Lagi-lagi dah terfikir. Itu tidak boleh jadikan dalil. Tapi saya kadang-kadang pun jadi dalil juga tuan-tuan sekalian, kerana kita terpedaya dengan syaitan. Tengah fikir solat tu fikir pasal duit. Kalau nak bayar tu lah, nak bayar ni lah fikir. Umar pun fikir, takkan Zahiri tak boleh fikir. Itu godaan syaitan. Tapi kita mula cepat-cepatlah kena minta perlindungan daripada Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. Tapi kalau akhirat bagi Syekh bin Baz dibenarkan. Kata Al-Khurashi Al-Maliki di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Mukhtasar Khalil, walhasil kama zaharani anna at-tafakkura fil ukhrawi la yukrah. Sawa'un tu best tu belakang tu ya. Nanti saya bacakan terjemahan dahulu. Rumusannya sebagaimana jelas menurut saya ialah berfikir soal akhirat di dalam salat tidak makruh. Yang poin belakang tu sawa'un kana muta'alliqan bis salati am la. Sama ada ia ada kaitan dengan salat ataupun tidak ada kaitan dengan salat, maka dibenarkan. Contohnya imam sedang membaca surah apa ya yang panjang-panjang sikit. Surah Al-A'la, Tariq, surah Iqra lah senang. Okey. Imam sedang membaca surah Iqra dan Iqra ni tak sesuai Iqra. Ginilah imam membaca ayat tentang harta pusaka dalam juzuk 5 dalam akhir juzuk 4 surah An-Nisa. Harta pusaka ni tak cerita pun pasal neraka, pasal syurga. Tapi kita pun tak faham apa benda imam baca. Walaupun imam baca tu tentang pembahagian waliz zakari mislul hazil unsayain, anak lelaki dapat sekali ganda lebih banyak dan sebagainya, tak faham pun. Tapi kita mula berfikir soal bagaimana keadaan aku di hari akhirat nanti, bagaimana keadaan aku di kubur nanti. Kita pun menangis kerana mengingatkan keadaan akhirat tersebut. Maka ada ulama yang membenarkan walaupun tidak ada kaitan pun dengan bacaan tu imam. Imam tengah baca harta pusaka, kita duk menangis akan ingatkan akhirat. Maka bagi sebahagian ulama membenarkannya. Cuma tuan-tuan sekalian, bagi orang yang memahami, iaitu bagi orang tak faham, okeylah. Sebab dia tak faham dah nak buat macam mana. Lebih baik dia fikir pasal akhirat. Tapi kalau orang tu memahami apa bentuk bacaan imam, maka khusyuk bagi orang memahami ialah menghayati bacaan imam. Jadi sepatutnya logiknya bagi orang yang memahami ni tak wajar menangis apabila imam membaca ayat pusaka kecuali ada kaitan dengan dia. Sebab dia pernah khianat harta pusaka, dia pun menangis. Itu logik jugalah. Tapi logiknya tidak ada benda yang perlu ditangisi pun. Tidak ada benda yang perlu ditakuti pun. Dan khusyuk ni dia tak semestinya lahir dengan tumpahnya air mata. Tapi khusyuk bererti kefahaman terhadap sesuatu ayat yang dibaca. Jadi bila baca tentang ayat harta pusaka, dia pun jelas. Oh, harta tu. Dia jelas pembahagiannya macam mana. Ataupun kalau dia imam membaca surah berkaitan dengan para nabi, contohnya dalam surah Sad, ada cerita Nabi Daud AS, ada cerita Nabi Sulaiman kemudiannya, cerita tentang kehebatan kedua-dua nabi tersebut.
ni'mal 'abdu innahu awwab. Maka khusyuk mereka ialah mereka menghayati cerita tentang Nabi yang dipersembahkan, membuatkan mereka ni bila dengar cerita Nabi Sulaiman sebagai contoh, Nabi Sulaiman ni diberi kekuasaan kerajaan yang besar, mereka pun kagum masa solat tu. Mereka kagum, ya Allah dahsyatnya. Jadi itu tidak menitiskan air mata pun, dia kagum. Jadi kekaguman itulah hasil daripada khusyuknya dia tadi. Tapi bagi orang tidak memahami, apa benda yang membaca pun dia tak faham, dan kebanyakan kita mana faham kan imam baca apa. Jadi kita boleh memikirkan soal akhirat dalam solat. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah solat sunat dalam keadaan berbaring. Ini yang saya duk cari-cari tadi. Boleh tak boleh kita nak solat sunat dalam keadaan berbaring? Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, ada dalam Bukhari, ada dalam Tirmizi dan lain-lain, daripada Imran bin Husain radhiyallahu an. Qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli wa huwa qa'idun. Saya bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat seorang lelaki dalam keadaan duduk. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fa huwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Sesiapa yang salat dalam keadaan berdiri, itulah yang terbaik. Sesiapa yang salat dalam keadaan duduk, maka dia dapat pahala separuh berdiri. Sesiapa yang salat dalam keadaan berbaring, maka dapat pahala separuh duduk. Artinya merujuk kepada salatul sunnah. Siapa yang sengaja salat sunat dalam keadaan duduk, separuh dah pahala dapat. Walau khusyuk macam mana pun, separuh dah dapat. Dan kalau dia salat dalam keadaan tidur, separuh pula dah dapat. Jadi apa benda yang tinggal ya? Sebenarnya salat sunat dalam keadaan duduk ini, dalam keadaan kita mampu, tidak digalakkan lah sebenarnya. Tidak digalakkan daripada aspek pahala kurang. Yang keduanya takut jadi tabiat. Saya pun sendiri pernah rasa benda tu. Bila kita buat sekali je salat sambil duduk, kita rasa best juga nak buat lagi dah nanti. Daripada aku tak salat, lebih baik aku salat dalam keadaan duduk. Syaitan dah mula ganggu kita supaya kita biasa dengan benda tu. Sebab dulu saya pun terbiasa dengan ambil wuduk sekali je. Sebab kita nak cepat. Masa tu orang dah azan, kita nak salat sunat. Ataupun orang dah iqamah. Jadi kita ambil wuduk sekali je. Tapi benda tu banyak kali berlaku. Menyebabkan saya pun jadi tabiat sekali je. Kemudian saya berkata, tak jadi aku ni. Ini memang gangguan syaitan. Akhirnya kita paksa diri. Kita bila dah biasa sekali tu, kita rasa sekali, 3 kali tu berat. Ya, sebab kita dah biasa benda yang mudah. Alhamdulillah saya dapat kembali ke track balik, mengambil wuduk sebanyak 3 kali. Memang dahsyat gangguan syaitan ya. Dia gangguan syaitan ni, dia mengikut kepada kita ni bidang apa. Kalau saya bidang salat, maka gangguan tentang salat sebagai contoh. Tuan-tuan terlibat dalam harta, contohnya ada sebahagian kita kerja bahagian apa-apa konsultan tentang harta pusaka ke hibah ke, ada gangguan daripada aspek itu. Kalau orang tu perawatan Islam dia gangguan sudut mana banyak? Saya rasa 2. Saya rasa lah populariti dan juga duit. Sebab kalau nak duit banyak yang cepat, antara caranya ialah jadi perawat. Memang cepatlah. Kalau tuan-tuan tengok saya jadi perawat, rasanya dalam tempoh setahun saya boleh pakai Velfire code datang ke surau ni. Memang dia cepat. Dan ini yang tuju pada sesiapa ya. Ini saya cerita umum je. Dan itu ujian daripada itu pula. Ada masing-masing ikut keadaan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kembali pada tadi, sebenarnya boleh tak boleh kita salat sunat dalam keadaan berbaring, ya? Maka dalam bab ini ada 2 pendapat ulama. Kebanyakan ulama tidak membolehkannya. Ya, kebanyakan ulama tak boleh. Dan cuba saya bacakan apa ulasan daripada Ibn Taymiyah. Dan tidak ada seorang pun kalangan ulama salaf yang mengharuskan salat sunat secara berbaring tanpa sebarang keuzuran. Wala ya'rifu anna hadan minas salaf fa'ala zalik, dan tidak ada seorang pun kalangan mereka yang berbuat demikian. Okey. 1. Kemudiannya sambung lagi. Kebanyakan ulama menentang pendapat itu dan menganggap salat sunat berbaring sebagai bid'ah dalam Islam. Wa adduhu bid'atan wa hadasan fil Islam. Mereka berkata,
Tidak diketahui seorang pun yang salat berbaring dalam keadaan sihat. Okey. Jika salat sebegini diharuskan, pasti para sahabat telah melakukannya pada zaman Nabi SAW atau selepas kewafatan baginda. Dan baginda juga pasti akan pernah melakukannya untuk menunjukkan keharusannya. Baginda pernah salat duduk, salat atas kenderaan mengikut arah pergerakan haiwan, dan juga salat witir atas haiwan tunggangan. Akan tetapi, ya, ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Akan tetapi baginda tidak pernah melakukannya dalam kes salat fardu. Jika salat berbaring dibolehkan, pasti para sahabat akan berbuat demikian walau sekali. Nabi dah tunjuk macam-macam dah cara salat. Atas unta pernah, salat duduk pernah, salat tak menghadap kiblat pernah. Tapi dalam kes salat berbaring, Nabi SAW tidak pernah menunjukkannya dan tak tahu mana sahabat yang pernah mengerjakan salat sunat dalam keadaan berbaring. Tak jumpa sahabat yang mana. Okay, itu komen daripada Ibn Taymiyah. Bukan saja tak jumpa sahabat, bahkan tidak diketahui mana ulama salaf yang berbuat demikian. Pendapat kedua membenarkan, dan pastilah ini pendapat mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama Hanbali, termasuklah Al-Hasan Basri, juga sebahagian ulama Maliki. Hasan Basri, sebahagian ulama Maliki, sebahagian ulama Hanbali, dan inilah pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, membenarkan berdasarkan hadis Imran bin Husain tadi, ya. Okey. Jadi cuma, dan benda ni adalah dikupas oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Cuma cara je, ya. Okey, cara yang pertama ialah semua rukun dilakukan dalam keadaan berbaring. Kaedah ini dikritik oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi ada berbaring macam salat sakitlah. Terbaring, kemudiannya kita angkat kepala sikit, kita jatuh balik, kita angkat kepala sikit lagi untuk sujud. Kaedah ini ada ulama yang perkenalkan, tapi dikritik oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Bagi Imam Nawawi yang betulnya macam mana? Qala Rafi'. Berkatalah Al-Imam Rafi'i, "Idza jawazna al-ittija' fi an-nafal", apabila kita mengharuskan salat sunat dalam keadaan berbaring, ma'a qudratihi, dalam keadaan kita mampu, fahal yajzi al-iktisar 'ala al-ima' bir-ruku'i was-sujud, adakah berpadanan kita hanya memberikan isyarat kepala ketika rukuk dan sujud, tunduk-tunduk kepala aja? Am yushtarat an yarka' wa yasjud kal qa'id, ataupun kita mesti rukuk dan sujud sebagaimana orang salat duduk? Fihi wajhan asahhuhuma as-sani. Yang ada dua pendapat. Yang paling tepat ialah kita cara yang kedua, iaitu ketika salat berdiri, salat dalam keadaan baring tu, posisi qiyam, kita berdiri tu kita baring. Kita baring, kita baca Fatihah, kita baca surah. Tapi bila kita nak rukuk, kita rukuk sebagaimana biasa ketika salat duduk. Kita bangun, duduk, kita perukuk dalam keadaan duduk, kemudiannya kita kita sujud macam biasalah. Jadi kita masa posisi qiyam sahaja yang kita baring. Bila rukuk, kita kena pergi duduk, rukuk. Macam salat duduk. Okey. Jadi itu kaedah yang lebih dipersetujui oleh Imam Nawawi. Bagi saya lebih letih daripada solat duduk. Nak kena bangun pula. Lebih baik solat duduk terus daripada kita baring, nak kena bangun duduk pula. Jadi ia lebih memenatkan, ya. Berbaring ni dia ada 3 cara. Sama ada berbaring di sebelah kanan menghadap ke arah kiblah, ataupun yang kedua berbaring sebelah kiri menghadap kiblah. Namun kaedah kedua ini tidak digalakkan kecuali kita sakit badan sebelah kanan. Yang ketiga ialah berbaring terlentang dan kaki berlunjur ke arah kiblah. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita tanyakan kenapa Ibn Taymiyah dan ulama-ulama lain menyatakan tak boleh salat sunat dalam keadaan berbaring, sedangkan hadis itu riwayat Bukhari. Terang-terangan riwayat Bukhari. Maka kita jelaskan di sini, kerana ulama dalam mengkaji hadis ini, dia kaji daripada pelbagai aspek, bukannya satu aspek semata-mata.
Dan antara kajian dalam hadis, dia ada kajian dipanggil sebagai al-mudrash. Mudrash ini ialah menyampuk dalam hadis. Ya, menyampuk dalam hadis. Contohnya, saya teringat dia punya matan dia. Biasalah ulama hadis buat contoh yang ini. Ada seorang ulama hadis sedang membaca hadis. Dulu kan pengajian hadis kan, zaman-zaman dulu, ulama baca, orang salin bacaan tersebut. Okey. Jadi ulama tu tengah baca hadis, tiba-tiba masuk seorang lelaki yang wajahnya berseri-seri, munawwar. Maka ulama tu terkejut tengok wajah lelaki tu, berserinya wajah lelaki ni. Maka dia pun sebut, sesiapa yang melazimi salat tahajud, Allah Ta'ala berikan cahaya pada wajahnya. Jadi orang pun pakat tulis semua. Orang tak tahu yang Tok Guru tadi menyampuk, dia ada respon terhadap lelaki yang bercahaya wajah tadi. Tulis semua dan dianggap sebagai hadis. Sedangkan itu bukan hadis. Itu hanya mudrash. Tambahan daripada penyampai hadis. Macam contohlah, saya beritahu Akhi Khairuddin ya. Jadi saya nak sebutnya, apa dia ya, Ustaz Amran nak ajak Akhi Khairuddin sekali dengan saya pergi ke Kuantan, ada projek kat sana. Okey, baik. Jadi saya pun beritahu Khairuddin, Din, Ustaz Amran kata, jom kita pergi Pahang hari Sabtu nanti. Kemudian saya itu perkataan Ustaz Amran. Jom Din, kita pergi Kuantan hari Ahad nanti. Kenapa hari Ahad tu jalan tak jam mana? Itu ayat saya, bukan ayat Ustaz Amran. Tapi Din fahamnya kedua-dua ayat tadi ialah ayat Ustaz Amran. Padahal ayat pertama je, jom pergi ke Kuantan pada hari Ahad nanti. Ayat saya pula ialah hari Ahad ni tak jam mana kot. Okey. Jadi itu ayat saya, tapi kita akan keliru. Mana satu sebenarnya ayat Ustaz Amran, mana satu ayat saya. Okey. Jadi sama juga berlakunya beberapa kali, termasuk Az-Zuhri. Az-Zuhri ni, Al-Imam Az-Zuhri, ulama yang besar dalam bidang hadis. Beliau antara ulama yang dikenal pasti beberapa kali melakukan mudrash. Termasuk dalam hadis Fatimah radhiyallahu anha, yang beliau macam terasa hati dengan Abu Bakar kononnya radhiyallahu an. Jadi beliau minta harta pusaka Nabi SAW, antaranya tanah di Fidak. Tapi Abu Bakar kata, tak boleh puan, kerana sekian-sekian. Nabi tidak pernah mewarisi harta benda. Segala yang Nabi tinggalkan itu jadi milik orang Islam semuanya. Maka Fatimah pun balik. Maka Zuhri pun bagi komentar, Fatimah balik dalam keadaan marah. Padahal kawan tu tak tahu marah tak marah, boleh jadi dia balik, dia puas hati dengan penerangan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi orang lain yang buat penilaian, dia marah. Maka orang pun dok kata Fatimah marahkan Abu Bakar. Padahal bila Fatimah meninggal dunia, Fatimah minta isteri Abu Bakar yang mandikan Fatimah. Tapi ada orang bawa cerita demikian. Dan benda ni biasa berlaku ya. Biasa berlaku, dan saya kira tuan-tuan pun biasa terkena macam tu. Orang cerita pasal kita, tapi orang tokok tambah dengan pandangan dia tanpa mengenali kita ni siapa sebenarnya. Dia tak faham kita ni macam mana. Okey, jadi kacau ya, kacau. Okey, baik. Ada sebarang persoalan tuan-tuan? Silakan. Oh, baca doa bila jumpa ayat-ayat neraka, syurga. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak soalan tu. Ada tak contoh apa doa Nabi baca bila jumpa ayat syurga, doa nak syurga, jumpa ayat neraka, doa jauh dari neraka? Macam apa saya buat dulu. Okey, terima kasih banyak kerana ingat benda tu. Tidak ada doa khusus yang disampaikan oleh para sahabat. Cuma disebutkan dalam hadis secara umum sahaja. Apabila Nabi SAW solat malam, dan masa itu solat dalam keadaan berjemaah. Berjemaah ni boleh jadi kerana Nabi solat berjemaah qiyamul lail bulan Ramadan, ataupun boleh jadi kerana sahabat yang ikut Nabi solat tahajud. Jadi dia ada pelbagai kemungkinan lah. Rasanya masa itu Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma, beliau sebut bila Nabi SAW jumpa ayat syurga, Nabi minta syurga. Bila Nabi jumpa ayat neraka, Nabi mohon jauh dari neraka. Bila Nabi jumpa ayat rahmat, Nabi mohon rahmat.
Bila jumpa ayat azab, Nabi mohon jauh daripada azab. Jadi benda itu dibolehkan, tetapi tidak ada doa yang khusus. Bila tidak ada doa yang khusus, maka boleh kita nak baca apa doa pun. Itu dibolehkan. Dan rasanya semua ulama membenarkan dalam salat sunat, dalam salat fardu sahaja yang sebahagian ulama bagi, macam mazhab Syafi'i, sebahagian ulama tidak membenarkan dalam salat fardu. Jadi contohnya dalam ayat terakhir suratul Insan, kalau imam di tempat saya, sentiasa dia bila baca tu dia berhenti, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, dia berhenti, dia doa, waz-zalimin a'adda lahum 'azaban alima, dia berhenti, dia doa sikit. Jadi contohnya kita baca doa, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah Taala boleh masukkan siapa sahaja yang Allah kehendaki dalam rahmatnya, maka kita doa sebagaimana doa Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surah An-Naml, Allahumma adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, sebagai contoh. Okey. Waz-zalimin a'adda lahum 'azaban alima, Allahumma qini 'azabaka, sebagai contoh azabak. Jadi dibolehkan tanpa ada doa yang khas yang disampaikan oleh para sahabat. Allah alam. Gitu. Baik. Dalam salat fardu, mazhab Syafi'i membenarkan. Sebagian mazhab tidak membenarkan. Jadi dalam bab ini dia terpulang. Saya lihatlah, kalau bacaan kita tu terlalu panjang, maka kita, yang pentingnya jangan sampai menyusahkan makmum. Kalau sekadar kita baca surah yang pendek, kita pun nak doa supaya dapat benda tu, insya-Allah dibolehkan. Baik. Ada soalan lain? Ini soalan yang cukup kompleks. Macam mana nak cerita? Yang dia pegang macam mana? Kursi tu di depan ke di belakang ke memang payahlah. Saya fikir di Selangor ni kita ikut je lah fatwa Selangor. Kerusi tu memang sama di depan kan. Tapi sini tak ada solat atas kerusi kan? Sini tak ada. Jadi mana bahagian kaki kerusi tu ke depan, itu fatwa Selangor. Tapi sebenarnya ada isu. Buat solat atas kerusi ni isunya besar. Tapi payah saya nak cerita secara formula macam mana. Ada orang yang solat atas kerusi tapi dia boleh sujud. Dia boleh sujud. Cuma dia tak boleh berdiri lama, dia tak boleh duduk lama. Tapi dia boleh sujud di bawah. Kalau dia boleh sujud di bawah, nak tak nak dia kena sujud. Dia tak boleh sekadar sujud atas kerusi. Kalau dia boleh sujud di bawah. Tapi kalau kerusi tu di depan dia ni, macam mana dia nak sujud? Mestilah dia sujud atas belakang orang. Itu jadi tak cantik lah. Sebab itu saya rasa fatwa yang digunakan oleh Kedah cantik. Kedah tu dia ambil pandangan daripada Syekh, bukan dia ambil pandangan tu, tak. Selari dengan pandangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak ataupun bin Jibrin. Saya tak pasti mana satu. Ataupun nama lain, kalau kebanyakan salat dia tu berdiri, maknanya dia boleh salat berdiri, dia boleh sujud, dia boleh rokok berdiri. Tinggal lagi dia tak boleh nak duduk je. Dia tak boleh duduk, dia tak boleh nak sujud. Maka kerusi tu kena duduk bahagian belakang. So cari bahagian-bahagian tepi lah. Bahagian tepi tu, habis tu nanti orang belakang penuh saf kedua tu. Tak apalah kalau duduk bahagian, kalau orang saf kedua tu, tak payahlah solat belakang kerusi tu. Buatlah saf ketiga pula. Itu dikira keuzuran lah. Tapi masalahnya, kalau kita nak kata teori solat di tepi, kalau saf tak penuh lagi, kita kena solat di bahagian sini macam mana pula? Jadi pening. Solat atas kerusi ni memang memeningkan lah. Tapi fatwa Kedah macam tu. Kalau banyak berdiri, maka kerusi kena ke belakang. Kalau banyak duduk, solat berdiri sekejap dah longgar lutut dah kena duduk dah, maka kerusinya di depan. Itu fatwa Kedah. Tapi sebenarnya, dulu-dululah, ramai orang tak suka dengan Dr. Hasnan dalam isu ni. Dan sebenarnya orang tak suka dengan Dr. Hasnan mungkin kerana pendekatan. Tapi orang tak boleh tolak ilmu. Sebab itu dalam bab ilmu kita kena ketepikan soal pendekatan. Pendekatan mungkin kita tak setuju. Dengan sesiapa saja mungkin kita tak setuju kalau pendekatan keras. Tapi kita ketepikan dulu pendekatan. Kita cuba tengok nilai ilmunya betul ataupun tidak. Jadi dalam kes Dr. Hasnan dulu, saya pun terkejut dengan apa yang beliau sampaikan. Tapi bila saya rujuk balik dalam kitab Nawawi, betul apa yang Dr. Hasnan sebut. Iaitu seboleh mungkin kita kena elak daripada menggunakan kerusi
Orang yang boleh solat atas kerusi ni hanyalah orang yang tak boleh duduk di bawah. Bila dia tak boleh duduk di bawah, soal dia boleh sujud tak sujud tu cerita lain. Sebab dia boleh sujud macam tunduk je badan dia. Tapi bila dia tak boleh duduk di bawah, dia akan kebas badan. Kan ada orang macam tu. Baru boleh dia solat atas kerusi. Okey, di situlah dia boleh sujud dalam keadaan duduk atas kerusi. Jadi kalau orang tu dia boleh berdiri, kata Imam Nawawi, dia boleh berdiri, maka segala perbuatan mesti dilakukan dalam keadaan berdiri. Jadi bila rukuk dia turun sikit. Sami Allahu liman hamidah. Bila sujud, sujud tu dalam keadaan rukuk yang betul. Jadi bila duduk antara dua sujud, berdiri balik. Tahiyat pun dalam keadaan berdiri. Nampak tuan-tuan ya? Cuma rukuk turun sikit, sujud turun lagi. Macam dalam keadaan rukuk. Itu ulasan daripada Imam Nawawi. Perlu dilakukan semuanya dalam keadaan berdiri. Baru dia tak ganggu saf. Barulah kita tak ada isu dah kerusi tak kerusi tadi. Kalau tak, bayangkan kalau dia boleh rukuk dengan betul. Dia duduk atas kerusi kan? Kerusi duduk kat depan. Kalau dia boleh rukuk dengan betul, mesti dia langgar orang depan. Kecuali dia rukuk sikit je. Bolehlah rukuk sikit tapi macam tak best lah. Okay, tapi kalau kita guna betul pandangan Imam Nawawi tadi, maknanya dia boleh solat semuanya dalam keadaan berdiri. Itu teori bagi keadaan orang yang tak boleh solat duduk di bawah. Tapi nak tak nak memang kita kena terima. Ada orang tak boleh duduk di bawah. Bila ada orang tak boleh duduk di bawah, barulah kerusi itu layak duduk di bahagian hadapan sedikit. Okey, wallahualam. Itu secara mudah Raden ya. Saya salah dia dah macam mana? Apa ada nak duduk dalam kursi ataupun masih macam ni boleh? Saya faham lah. Tapi dia tanya lah awal dah dia tetap. Tapi sujud dia boleh tu aja. Sujud rukuk Antara dua sujud dan dia bukan isu antara dua sujud je kan. Tahiyat lah paling lama. Itu antara masalah yang kompleks lah. Itu antara masalahnya. Dia boleh je duduk sambil menahan. Tapi sakit juga dia kan. Sambil dia tahan tu. Kalau dia boleh duduk bersila, alhamdulillah. Tapi masalahnya bolehkah dia duduk bersila? Tu masalah lagi. Ada orang beritahu saya, memang tak boleh. Kalau duduk situ, sakit. Kalau bersila, tak boleh. Jadi, kalau masalahnya dia boleh sujud. Masalahnya dia boleh sujud. Itulah masalah. Saya pun tak tahulah tu Haji mana kaedah paling tepat. Kalau dia boleh duduk bersila, dia kena duduk bersila. Tapi masalahnya ada orang yang macam tu, dia tak boleh duduk je. Sujud semua boleh. Duduk bersila pun tak boleh masalahnya. Duduk melunjuk pun tak boleh. Jadi saya pun macam mana nak buat? Masa duduk antara dua sujud tu bolehlah dia tahan sikit. Dia tahan sikit je lah, sekejap je pun. Cuma tahiyat awal dan tahiyat akhir tu masalahnya. Wallahualam, saya tak berani nak komen yang tu. Itu isu yang saya tak dapat selesaikan. Sebab dia penyakit orang ni dia berbeza-beza. Tapi kalau dia boleh ambil kerusi kuning kat bawah tu, dia boleh menyandar kat situ, alhamdulillah. Dia boleh letak je kat situ. Tapi masalahnya ialah wallahualam lah tu Haji. Saya tak tahulah macam mana. Macam mana Perak keluar baru? Jamak? Ya ke Perak macam tu Haji? Berapa kilometer? Maknanya kalau marhal kita berjalan tu hanya 11 km je. Lepas 11 km baru boleh jamak. Bukannya lepas keluar daripada Korea. Kilometer jarak ni lepas pada masuk 12 km tu dah kira boleh jamak dah. Oh, macam tu. Bukanlah dia perjalanan 11 km boleh jamak. Boleh cari tak fatwa Perak tu dia? Kok ada. Kalau lepas 11 km tu saya tak tahulah. Saya kena tengok balik fatwa tu macam mana. Nak kena faham. Tapi kalau ikut ulama-ulama dulu sampai sekarang, semuanya pegang
Bila keluar kawasan boleh solat jamak dan qasar. Jadi kalau 11 km tu saya tak tahu apa dalilnya. Dan nak kena tahu juga betul tak Perak kata begitu. Haji wallahu alam. Ada boleh saya tengok dia? Sekejap. Sekejap ni kita azan cara Hanafi lah hari ni. Qasar boleh lakukan jarak 2 marhalah. Had sepada kau yang cerita sebagai titik permulakan siapa. Qasar solat baginda di Zulhulaifah. Oh, dahsyat betul. Jazakumullah khair atas maklumat baru ni. Saya tak tahu maklumat ni. Jadi kesimpulannya wallahu alam lah. Kena tanya orang Perak lah. Macam mana? Kena tanya Datuk Zamri lah. Yang tu Datuk Zamri Timbalan Mufti sebut. Saya tak tahu apa alasan kata 11 km tu. Sebab sama ni kita pegang keluar kawasan je. Keluar kawasan boleh. Tuan-tuan keluar daripada kampung tuan-tuan ni. Bolehlah jamak kan. Masa mudah kita. Allah alam. Saya tak tahu. Ada soalan lain sebelum akhir? Akhir ya? Siap. Okey. Tu tak ada dalil langsung. Ada ustaz mengajar lepas kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya dulu pun macam tu juga. Berhenti situ doa apa-apa itu tak betul. Sebab benda tu boleh membatalkan mualat Fatihah. Fatihah ni kena baca bersambung-sambung. Tak boleh kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita berhenti untuk berdoa, tak boleh. Dia kena bersambung. Okey, tapi Grab tadi pergi sana pergi sini dah 200 km dah kot hari tu, tak boleh. Dia perjalanan sejauh 81 km tu memang dia pergi straight 81 km. Kalau pusing-pusing sini, saya pun pernah sesat 2 jam tu. Kalau sesat. Ya? Grab pun bukan musafir. Tetapi kalau, contohlah, kalau ada orang yang pemandu Grab yang buat musafir, kita bincang dengan dia, wah habis tu macam mana solat aku sama ni? Dia tak tahu. Maka kita kata tak apa, insya-Allah sah. Berdasarkan mazhab lain yang membolehkan jamak dan qasar bagi perjalanan 28 km. Cuma pasti kita beritahu dia lah. Untuk selamat. Saya tak tahu jawapan hujah-hujah ni macam-macam tuan-tuan. Hujah yang kata satu marhalah pun ada. Hujah kata 28 km pun ada. Cuma kita untuk selamat orang awam di Malaysia, pegang 2 marhalah bersamaan 81 km, itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Jadi, kalau tak payahlah kita masing-masing orang akan mendakwa dia musafir. Saya berjalan 70 km saya dah penat lah. Habis orang lain pula berjalan 100 km relax tak penat. Jadi macam mana nak kena ada disiplin dia. Jadi disiplinnya ialah 81 km bagi saya selamat. Tak payah nak pening dah. Cuma yang 11 km tadi memang satu benda yang baru dan saya tak tahu benda ni. Nak kena buat kajian lah. Dia maknanya, tuan-tuan mungkin ada yang keliru. Bukan Perak membenarkan kita jamak dan qasar dalam perjalanan 11 km. Tak. Tapi kalau kita nak berjalan 2 marhalah, 81 km, kita dibenarkan jamak dan qasar bila kita dah bergerak lebih daripada 11 km. Biasa kita pegang keluar dari kawasan boleh jamak dan qasar. Tapi Perak pegang 11 km. Jadi apa asasnya saya tak tahu. Tapi apa pun 11 km ni taklah jauh sangat. Kita katakan rumah saya ke sini pun dah berapa dah. Lebih dah 20 lebih kot kilometer ataupun belasan kilometer kan. Wallahualam. Okey, baik. Kekeliruan.
Okey. Dia fatwa tidak mengikat. Fatwa tidak mengikat kecuali fatwa yang dijadikan undang-undang. Jadi dalam bab ini tak apa, tanda pegang perak pun tak apa. Tak dipersoalkan pun. Tanda pegangnya selangor pun tak apa. Contohnya dalam bab ASB lah. ASB pun fatwa berbeza negeri. Kebanyakan negeri kata haram, tapi ada negeri kata harus. Begitu juga gandaan. Kalau kita tak puasa, kalau kita tak qada puasa Ramadan, dah masuk Ramadan akan datang, fidyah tu berganda ke tak berganda? Jadi ada negeri kata berganda, ada negeri kata tak berganda. Selangor tak berganda kot. Jadi dia sebenarnya fatwa ni dia tidak mengikat. Tapi bila dah jadi undang-undang, contohnya bila dia kahwin hari tu, kena baca lafaz taklid. Dia tak payahlah nak berhujah dengan kotak qadhi. Nabi tak buat pun lafaz taklid, cuba datangkan hadis. Tak payah berhujah dah. Dan memang dah jadi undang-undang dah. Bila jadi undang-undang, memang kena follow. Tak boleh dipertikaikan lagi. Tapi fatwa macam tadi, dia tidak mengikat. Allah A'lam. Itulah. Jadi kita tak perlu pening. Kita pegang mana yang kita lebih yakini. Kecuali bila fatwa tu dia mengikat, dia jadikan undang-undang, masa tu kita tak boleh kata apa dah. Kita kena follow je demi keselamatan semua. Kalau kita nak buat beza pun, hanyalah secara diam-diam dan pandangan peribadi sahaja. Allah A'lam. Jadi kita berhenti di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.